السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita dapat berhimpun berada dalam majlis ilmu pada hari yang terakhir program daurah tafsir Al-Quran. Jadi insyaAllah hari ini kita nak masuk bab yang terakhir, iaitu bab yang ke-9 daripada kitab At-Tibyan kita ni. Itu berkait dengan penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. Jadi Al-Quran setelah ditulis, dihimpunkan dalam bentuk sebuah buku, sebuah kitab. Jadi yang dihimpun itu dinamakan juga mushaf, yang dipanggil juga sebagai mushaf. Jadi pertama sekali Imam Nawawi nak cerita sejarah bagaimana Al-Quran ditulis dan dihimpunkan dalam bentuk mushaf, dalam bentuk sebuah buku yang lengkap. Jadi kata dia, ketahuilah Al-Quran yang mulia telah ditulis pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti yang ada dalam semua mushaf pada hari ini. Akan tetapi ia tidak dikumpulkan dalam satu mushaf. Maksudnya Al-Quran telah ditulis, tapi ditulis secara berasingan, berselera. Dalam kitab-kitab disebutkan ditulis atas pelepah tamar, atas tulang, atas kulit binatang. Jadi penulisan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi sebenarnya telah berlaku, cuma tidak ditulis secara dalam satu mushaf, seperti mana kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain. Sebab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam teknologi buat kertas apa semua ni telah ada. Penulisan surat pun telah berlaku pada zaman tersebut. Nabi sebagai pemimpin telah memutuskan surat kepada pimpinan-pimpinan negara lain. Jadi nak cerita dari segi ada ke tidak kertas, sebenarnya telah ada, dan perkara itu perkara yang sudah biasa dilakukan pada zaman tersebut. Cuma berkenaan dengan Al-Quran tidak dituliskan dalam buku seperti yang wujud pada hari ini, pada zaman tersebut. Bahkan dihafal dalam dada para sahabat. Jadi Al-Quran itu terpelihara dalam hafalan para sahabat. Ramai sahabat yang menghafal seluruh Al-Quran, dan sebahagian yang lain menghafal sebahagian Al-Quran. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, yakni setelah wafatan Nabi, pada zaman Khalifah Baginda yang pertama, ketika ramai penghafal Al-Quran dibunuh, beliau bimbang dengan kematian mereka dan perselisihan pendapat yang akan berlaku dalam Al-Quran selepas mereka. Takut-takut bila tidak ada satu hitam putih, maka kalau bergantung semata-mata pada hafalan, takut-takut dalam ayat-ayat tertentu ada yang mengatakan tidak begini
bacaannya begini, bacaannya berlaku perselisihan pendapat, menyebabkan pada satu-satu ayat ataupun satu-satu perkataan tidak dapat dipastikan dengan betul yang mana ia sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau itu risiko jika bergantung kepada hafalan semata-mata. Sebab hafalan ni seperti kita sebut dah sebelum ni, dia sentiasa terdedah kepada lupa. Lantas beliau berbincang dengan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kesemua mereka bersetuju, lalu beliau memerintahkan agar Al-Quran ditulis dalam sebuah mushaf dan diletakkan di rumah Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini cerita ringkas dia lah. Pada zaman Umar telah berlaku penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Ini pada zaman Abu Bakar, dan diletakkan mushaf tersebut di rumah Hafsah. Pada zaman Sayyidina Uthman, semasa Islam semakin tersebar, Uthman bimbang akan berlaku perselisihan yang membawa kepada manusia meninggalkan suatu kandungan dalam Al-Quran atau menambahkannya. Jadi sepanjang tempoh berbelah tahun pada zaman Umar, selepas Abu Bakar, Umar, lepas tu Uthman. Jadi dalam tempoh berbelas tahun tu hanya ada satu mushaf yang lengkap menghimpunkan ayat-ayat Al-Quran yang ada di rumah Hafsah. Yang ini tidak dapat tidak dapat dibaca, digunakan oleh semua orang Islam sebab hanya ada satu sahaja. Jadi pada zaman Uthman, dia bimbang kalau bergantung hanya pada satu mushaf akan berlaku perselisihan. Jadi tak cukup untuk dijadikan sebagai satu perkara yang muktamad. Maka beliau menyalin seluruh kandungan yang berada pada Hafsah yang telah dikumpulkan oleh para sahabat dahulu kepada beberapa naskah mushaf. Jadi pada zaman Uthman baru berlaku penambahan kepada mushaf pertama yang telah dikumpulkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi pada zaman Umar tidak ada penambahan kepada mushaf yang sedia ada. Jadi Uthman ambil inisiatif, dia salin beberapa naskah dan dihantar ke negara-negara lain serta mengarahkan agar naskah yang bercanggah dengannya dihapuskan. Tindakan beliau ini adalah kehendaknya sendiri dengan persetujuan Ali bin Abi Thalib, para sahabat serta selain mereka radhiyallahu anhum. Sebenarnya mushaf belum dikumpulkan sebegini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia nak bagi tahu kenapa Nabi tidak himpunkan siap-siap daripada awal lagi Al-Quran secara lengkap. Ini dia nak sebut sebabnya. Tidak dikumpulkan sebegini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu mushaf kerana baginda tahu akan berlaku penambahan dan pembatalan, penasakhan sebahagian ayat yang dibaca. Jadi pada zaman Nabi disebabkan Al-Quran masih turun dan berlaku nasakh pada ayat-ayat yang tertentu, maka sebab itulah Imam Nawawi kata pada zaman Nabi tidak dikumpulkan, tidak ditulis di dalam sebuah buku. Tapi tulis juga, cuma ditulis pada tulang-tulang, pada belulang, pada pelepah-pelepah sama, tulis juga untuk memudahkan amal, memudahkan baca. Sebab tidak semua sahabat-sahabat Nabi hafal Al-Quran. Kalau hafal pun dia perlukan pada yang al-maktub, yang tertulis. Sebab yang tertulis lebih diyakini berbanding semata-mata yang mahfuz, yang dihafal. Sebab ada ketika-ketikanya kita lupa, tapi bila sudah tertulis, benda itu tidak akan berubah. Jadi sebab tu Nabi SAW tidak tulis lagi dalam mushaf. Sebab masih proses penurunan Al-Quran masih berlaku.
Baginda merasakan sedemikian sehinggalah kewafatannya. Jadi seolah-olah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pada zaman tersebut tidak dapat melihat lagi keperluan umatnya kepada mushaf untuk membaca Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Tak nampak lagi pada ketika itu. Hanya disedari setelah berkembangnya Islam, barulah Abu Bakar nampak kelemahan jika kita bergantung semata-mata kepada hafalan ataupun bergantung kepada tulisan-tulisan yang berselera. Bermakna apa yang telah ditulis secara berselera itu tidak boleh dijadikan pegangan lah. Sebab tu Abu Bakar dan Uthman beberapa tahun selepas tu mengambil inisiatif untuk tulis dan perbanyakkan lagi mushaf yang ditulis berdasarkan mushaf yang pertama, iaitu yang ada dekat Hafsah. Apabila Abu Bakar dan para sahabat yang lain merasakan ia sudah tidak berlaku, maknanya sudah Al-Quran sudah lengkap dan pengumpulannya mengandungi maslahah, maka mereka melakukannya. Masalah tadilah untuk memastikan tidak berlaku perselisihan kandungan Al-Quran jika semata-mata bergantung pada hafalan, dan juga kerana para penghafal Al-Quran ramai di kalangan mereka sudah meninggal dunia kerana terlibat dalam peperangan dan seumpamanya. Kalau tak terlibat dalam peperangan pun sebenarnya terdedah juga kepada bahaya, risiko. Kalau tak mati pun, ataupun kalau mati lambat sekalipun, dia akan lupa dan seumpamanya lah. Tidak ada hadis yang menyatakan para sahabat ni langsung tak lupa apa yang dihafal oleh mereka. Jadi lepas tu itu secara ringkas ulama berbeza pendapat tentang bilangan mushaf yang dihantar ke negara-negara Islam ni dari segi bilangan mushaf yang ditulis oleh Uthman. Imam Abu Amr Ad-Dani berkata, kebanyakan ulama berpendapat bahawa Uthman menyalin 4 naskah mushaf, 4 sahaja. Maknanya tambah sedia ada jadi 5. 5 sahaja naskah yang telah wujud pada zaman Sayyidina Uthman, lalu dihantar setiap satunya ke Basrah, Kufah, Syam, dan satu lagi disimpan dengannya. Abu Hatim As-Sijistani pula berkata Uthman telah menyalin 7 naskah, lalu setiap satunya dihantar ke Makkah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan disimpan satunya di Madinah. Inilah ringkasan peristiwa terawal berkenaan pengumpulan mushaf, dan banyak lagi hadis dalam kitab sahih yang menjelaskannya. Inilah sejarah yang semua daripada kita tahu, yang masyhur, yang tersebar dengan meluas berkenaan dengan permulaan penulisan Al-Quran secara dalam mushaf dan pengumpulannya dan kalau kita tengok inilah nasib Al-Quran berdasarkan sejarah yang ada. Sangat mudah sebenarnya, sangat besar risiko Al-Quran ini untuk diseleweng. Sebab para sahabat hanya menyadari selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghimpunkannya, untuk menulisnya dalam bentuk hitam putih, sedangkan tulis dalam kertas dalam sebuah buku ini merupakan satu kaedah yang paling kukuhlah untuk memastikan sesuatu maklumat itu tersimpan dengan rapi dalam mana-mana tamadun manusia pun. Itulah kaedah yang digunakan sampailah hari ini. Apa yang hanya dilafazkan dengan mulut jauh lebih besar risiko untuk dilupakan, untuk berubah maknanya berbanding dengan apa yang ditulis di atas kertas, sama ada dalam bentuk buku ataupun lain-lain. Jadi jika kita tengok nasib Al-Quran pada zaman dulu,
pada zaman Nabi hanya tertulis secara berselera. Lepas tu barulah pada zaman sahabat ia dihimpunkan, dikumpulkan. Jadi ini adalah cerita yang masyhur berkenaan dengan pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran. Tapi ada juga segelintir ulama, walaupun ini pandangan yang tidak begitu masyhur, yang mengatakan Al-Quran ini pada zaman Nabi SAW lagi sudah mula dihimpunkan dalam bentuk mushaf, sudah mula ditulis dalam bentuk mushaf. Bukannya pada zaman Nabi hanya ditulis di atas pelopoh-pelopoh tamak, di atas tulang belulang, tidak. Pada zaman Nabi SAW lagi sudah ada usaha penulisan Al-Quran, sudah ada mushaf. Pada zaman Nabi SAW, walaupun Al-Quran ini walaupun Al-Quran kita kata penurunannya masih belum berakhir. Sebab para sahabat pada zaman tersebut mereka bersama dengan Nabi SAW, dan di Madinah, di masjid Nabi SAW, dia ada satu tiang dipanggil Ustuwanatul Mushaf, tiang mushaf, yang mana dekat tiang tersebut diletakkan satu mushaf, di mana sahabat-sahabat pergi dekat mushaf tersebut untuk salin. Maknanya pada zaman Nabi SAW lagi, Nabi telah menyebar luaskan Al-Quran secara dalam bentuk salinan, dalam bentuk buku, dalam bentuk mushaf. Sebab pada zaman tersebut tak ada lagi mesin fotostat apa semua ni. Jadi bila tunggu ayat-ayat yang baru, Nabi bagi tahu je lah ayat ni berada di sini, ayat ni berada di sini. Sebab susunan Al-Quran, susunan ayat, susunan surah dan seumpamanya, ia perkara tauqifi yang hanya diketahui oleh Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat sudah maklum. Bila turun ayat baru, Nabi tahu dia letak sini. Sebab dari segi nuzul Al-Quran, dia tidak turun satu surah sekaligus. Dia tidak turun satu surah sekaligus. Dia turun dalam bentuk satu ayat ataupun beberapa ayat. Jadi kadang-kadang susunan ayat ni berada dalam surah mana, berada dalam ayat dalam tempat mana, hanya diketahui oleh Nabi SAW berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda yang sudah ditulis oleh sahabat, bila sahaja Nabi beritahu, mereka letak saja di tempat-tempat ayat-ayat tersebut, di tempat-tempat yang sesuai. Di tempat-tempat yang sesuai. Inilah pegangan, pandangan yang dipilih oleh Maulana kita sendiri. Dan pandangan ini juga sebenarnya lebih mengangkat kemuliaan Al-Quran, lebih menjamin keaslian Al-Quran, lebih menjaga Al-Quran daripada terdedah kepada perubahan, penyelewengan dan seumpamanya. Kalau tidak, musuh-musuh Islam boleh melakukan tuhmahan kepada kepada Nabi dan para sahabat pada peringkat awal dulu. Bagaimana kita umat Islam yang kemudian ni boleh begitu yakin dengan Al-Quran, sedangkan pada peringkat awal ini nasib Al-Quran. Pada peringkat awal ini keadaan Al-Quran. Jadi macam mana kamu yakin sungguh-sungguh ni? Sedangkan kita yakin Al-Quran ni sampainya Al-Quran kepada kita ni secara mutawatir. Mutawatir ni maknanya disampaikan oleh bilangan manusia yang ramai, sehingga mustahil bilangan mereka yang ramai itu berkomplot merancang untuk berdusta. Jadi itu maksud mutawatir. Jadi mutawatir Al-Quran tidak sama dengan hadis. Mutawatir Al-Quran ini dari ke semua sudut. Dari sudut hafalannya, dari sudut termasuklah dari sudut tulisannya, sampai kepada kepada umat ni Al-Quran daripada zaman Nabi SAW sehinggalah pada hari ini secara mutawatir dari keseluruhan sudut, dari kesemua sudut. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini,
Ini satu pandangan yang masyhur. Dan di sana ada lagi pandangan kedua yang walaupun tidak berapa masyhur, okay, tapi itu sebenarnya pandangan yang lebih mengangkat, yang lebih memuliakan Al-Quran, yang lebih memuliakan Al-Quran. Jadi untuk untuk lebih mendalami masalah ni, okay, untuk lebih mendalami masalah ni, boleh tengoklah, okay, perbincangan oleh Maulana Asy. Kalau buka dekat YouTube tu adalah, okay, pengumpulan Al-Quran. Tajuk pengumpulan Al-Quran, tulislah Maulana Asy dan seumpamanya, akan keluar. Banyak kali dah Maulana bincang berkenaan dengan masalah ni, dan ada nota-nota yang telah disediakan berkenaan dengan masalah ni. Jadi untuk lebih lebih mendalam, boleh tengok, boleh rujuk, boleh dapatkan nota-nota tersebut. Jadi kita sebutkan secara ringkas sahaja di sini sebab ini satu perbincangan yang agak mendalam, yang agak detail. Itu. Jadi dalam masalah ni kita lebih cenderung kepada pandangan yang satu lagi, pandangan yang minoriti, tidak kepada pandangan yang majoriti seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini. Banyak sangat hujah-hujah, dalil-dalil yang menyokong pandangan pandangan minoriti sana. Lepas tu tajuk yang kedua, keharusan menulis, mengelokkan dan menerangkan mushaf. Ulama bersepakat tentang keharusan menulis mushaf, bahkan wajib, sebab penulisan ni adalah kaedah yang paling kukuh, paling kuat untuk menjaga sesuatu maklumat, untuk memelihara sesuatu maklumat yang paling lama bertahan. Mengelokkan, menerangkan dan menjelaskan tulisannya, menulisnya dengan teliti tanpa dipanjangkan huruf dan diletakkan huraian padanya, yakni tulis Al-Quran sahaja, tidak perlu bercampur bau dengan tafsiran dan seumpamanya. Kecuali jika diletakkan secara berasingan. Ni kalau slow-slow ayat tu letak sekali dengan huraian penulis, menyebabkan orang akan selalu keliru yang mana satu ayat Al-Quran dan mana satu tafsirannya, huraiannya. Jadi sebab tu kalau ada cetakan-cetakan yang bersama dengan tafsir atau bersama dengan terjemahan tu ditulis secara berasingan, sama ada di bawah ayat tu ataupun di luar daripada ayat tu. Lepas tu ni perbincangan. Ulama berpendapat digalakkan peletakan titik dan baris pada mushaf kerana cara itu merupakan satu pemeliharaan daripada kecacatan bacaan dan kesalahan tulisan. Masalah titik, masalah baris apa semua ni telah dibincangkan oleh Maulana juga, okay. Sebab ada pandangan yang mengatakan asalnya tidak ada titik, tidak ada baris, boleh dipertimbangkan lagi tidak ada titik ni. Ini satu perkara yang ajaib lah, okay. Macam mana kita nak bezakan ba, okay, dengan ta, dengan sa, okay, jim dengan ha, dengan kha apa semua tu jika tidak ada titik. Jika tidak ada titik, nak sebut macam mana nak. Jadi perbincangan berkenaan dengan ini boleh tengoklah secara lebih detail di sana. Jadi mereka adapun Asy-Sya'bi dan An-Nakhai yang memakruhkan peletakan titik, mereka berpandangan sedemikian kerana ketika zaman itu kerana bimbang sebarang perubahan berlaku pada Al-Quran. Asy-Sya'bi, An-Nakhai ini ulama kemudian yang mana pada zaman mereka sudah ada penulisan Al-Quran dalam bentuk bertitik dan berbaris ni. Jadi yang mereka bincangkan ni pada zaman peringkat awal dulu. Peringkat awal dulu ada ke tidak titik dan baris. Jadi sebenarnya tu sudah ada lah, okay, sudah ada. Lepas tu menulis Al-Quran dengan sesuatu yang najis, ini tak apalah. Kewajipan memelihara dan menghormati mushaf.
kewajipan memelihara dan menghormati mushaf. Mushaf biasanya kitab, buku saja kan. Dia sama saja. Buku apa ni? Kertas yang digunakan untuk tulis Al-Quran dan juga kertas-kertas yang digunakan untuk tulis buku-buku lain, sama saja. Dia panggil kertas juga, sama aja. Jadi tapi bila digunakan, bila di dalamnya terkandung Al-Quran, okay, maka kedudukannya tidak sama lagi dengan buku-buku yang lain. Kedudukannya tidak sama lagi dengan buku-buku yang lain walaupun sama-sama kertas. Jadi ulama Islam sepakat akan kewajipan memelihara dan menghormati mushaf. Sekiranya seorang muslim mencampakkannya ke dalam kotoran dan sampah sara, maka orang tersebut jatuh kafir. Ini perbuatan yang sangat-sangat luar biasa, ya, tidak sepatutnya berlaku pada orang Islam. Jadi kalau mereka campakkan ke dalam kotoran dan sampah sara, maka orang tersebut boleh jatuh kafir. Ini dengan sengaja. Haram, mereka berkata lagi, haram menjadikan mushaf sebagai bantal. Ini bentuk-bentuk penghinaan, ataupun bukan penghinaan, ataupun kita kata cara yang tidak sepatutnya kita gunakan Al-Quran. Alhamdulillah lah orang Melayu ni dia agak sensitif. Orang Islam, orang Melayu ni, tidak kata orang Melayu saja, orang tempat kita ni lah, Malaysia ni, dia agak sensitif dalam bab Al-Quran ni. Tapi setengah-setengah bangsa orang Islam juga dia kurang dia kurang dia punya dia panggil apa dia panggil sense, dia panggil apa ni, dia kurang sikit perhatian terhadap memuliakan al-mushaf ni, sehingga kadang-kadang dia letak mushaf ketika baca Quran atas-atas saja. Kalau kita ada rehal apa semua ni, dia buat khusus, buat pula macam-macam cara, macam-macam harga lah, ada mahal ada murah, semata-mata nak letakkan Al-Quran di atasnya. Ini rehal untuk Al-Quran. Kita tak guna rehal tu untuk baca komik, tak ada. Baca komik letak atas rehal, tak ada. Semua kita rehal ni untuk baca Al-Quran khusus. Tapi setengah-setengah masyarakat tak ada rehal-rehal, letak saja atas lakar. Sudah baca, tinggal saja. Tak ada almari ke apa, tinggal saja mana-mana. Ni kita boleh tengoklah pada setengah-setengah bangsa, setengah-setengah orang. Setengah-setengah tu lakah saja Quran. Quran itu dah rata-rata dah, dia lakah pula. Ataupun Quran itu dah atas meja dah. Dia nak cepat, dia lakah saja. Ni pengalaman sendiri lah, boleh tengok. Setengah-setengah orang itu begitu cara dia muamalah dengan Al-Quran. Cara dia muamalah dengan Al-Quran. Jadi sebab itu cara yang tidak bukan dengan mushaf. Jadi itu tidak sepatutnya berlakulah. Jadi bagi kita yang nak dapatkan kita kata keberkatan, kebaikan daripada Al-Quran, hidayah daripada Al-Quran, mushaf tu sendiri kita kena muliakan. Mushaf tu sendiri kita kena muliakan. Walaupun kita kata mushaf tu makhluk, Al-Quran hak sebenarnya tidak makhluk. Mushaf tu tulisan tu semua tu makhluk. Bukan yang tulisan tu kalamullah, tidak. Bukannya kertas yang digunakan tu khadim apa semua, tidak. Itu makhluk, tapi disebabkan digunakan untuk tulis, untuk kalamullah, maka sebab tu kita muliakan dia. Kita memuliakan dia. Pergi Al-Quran bawa tu peluk, bukan kata bawa ujung saja, sambil lenggak-lengguk jalan tu. Pernah saya pergi tolong lah guru kita simpan kitab rumah dia banyak kitab berlonggu. Kebetulan ketika tu pada ketika tu dia nak renovate sikit tata rumah dia tu. Jadi habis buku-buku dia berselerak.
Jadi kita dengan beberapa rakan ni gilah ke rumah dia. Pergi ke rumah dia, nak simpan buku. Kitab. Berlombok kitab dekat tinggi banyaklah kitab. Tengok tu letih. Tengok tu tak start lagi letih dah. Cuma nak ceritanya, okey. Nak ceritanya dia pesan awal-awal lagi Al-Quran ada tempat dia. Al-Quran ada tempat dia. Yang ni tempat dia tinggi dalam almari. Lepas tu almari tu ada pula cermin. Yang maknanya dia tak sebagi berdebu pun. Al-Quran ni letak di tempat tinggi walaupun Quran tu kecil. Walaupun tak guna sangat dah pun Quran tu. Tapi dia pesan awal hasil ni Quran. Hasil ni Quran. Tempat yang tinggi yang berada dalam cermin. Sesuai dengan kedudukan Al-Quran. Tak apalah. Kami riwayatkan dalam Musnad Ad-Darimi dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Abi Mulaikah anna Ikrimah bin Abi Jahlin radhiyallahu anhu kana yad'u al-mushaf ala wajhi wa yaqul kitab rabbi kitab rabbi. Artinya Ikrimah bin Abi Jahal meletakkan mushaf pada wajahnya dan berkata, kitab Tuhanku, kitab Tuhanku. Maknanya dalam bab nak memuliakan nak memuliakan mushaf ni, kita kata tidak ada satu panduan yang khusus lah. Maknanya apa sahaja cara yang bertepatan dengan maksud nak memuliakan mushaf, maka itulah yang sepatutnya kita lakukan. Semalam saya tengok dalam dalam YouTube. Dia ada satu program anak muda. Dia hafal Al-Quran, syahadah. Mantap sungguh hafalan dia. Dan ditahu kandungan makna Al-Quran. Jadi dia buat satu program Ramadan ni lah, di Kuala Lumpur, dekat mana raya, dekat Sogo ke mana. Dia panggil program Hype Hafiz. Nama tu nama orang muda lah. Hype Hafiz ni dia suruh siapa-siapa sahaja yang ada dekat kawasan tu tebuk dia. Maknanya dia bagi Al-Quran, buka Al-Quran, baca sahaja mana-mana ayat, dia akan sambung. Dia akan teruskan. Sebab dia pelajar syahadah. Memang dia confident. Jadi sambung sajalah. Dia sambung ke. Selamba saja dia sambung. Kalau dia gagal, dia akan bagi RM50 kepada yang bertanya tu. Jadi banyaklah saya tengok ni satu program yang agak baik, yang agak turun ke bawah. Turun ke jalanan. Boleh tengok, nak tengok. Cuma nak ceritanya ada seorang tu. Dia orang India, cuma dia berada di Malaysia, lama dah berada di Malaysia. Jadi bila dia pegang mushaf, dia buka kasut. Dia cabut kasut. Jadi padahal tempat tu panah tempat tu panah. Jadi kaki dia tu kenalah latar tu. Jadi bila selesai program tu, selepas dia tanya, pelajar tu jawab, tanyalah dia kenapa pecah kasut kenapa pecah kasut. Dia kata ni cara dia memuliakan Al-Quran. Cara dia memuliakan Al-Quran sebab kasut ni nak kotor jadi kira-kiranya tak sesuai. Benda yang kotor sekali dengan pegang mushaf ni tak sesuai. Jadi itu cara dia nak memuliakan Al-Quran. Kita tidak kata kena buat sampai tahap tu. Cuma nak ceritanya dalam bab memuliakan Al-Quran ni, dia kita kata tidak ada satu garis panduan yang ketat, yang mesti kita semua terikat dengannya. Cuma apa sahaja bentuk untuk memuliakan Al-Quran, untuk menghormati mushaf ni, selagi tidak melampau, selagi tidak menyusahkan, dibenarkan. Al-basu bermusafir sambil membawa mushaf ke negara musuh.
Jadi Imam Nawawi kata haram bermusafir sambil membawa mushaf ke negara musuh jika takut terlepas ke tangan mereka, berpandukan sebuah hadis yang masyhur dalam As-Sahihain, yakni Bukhari dan Muslim, daripada Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusafira bil Qur'an ila ardil adu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bermusafir sambil membawa Al-Quran ke negara musuh, makhafata an yanalahu al-adu. Dia ada sambungan di hadis ini, makhafata an yanalahu al-adu, kerana bimbang musuh akan mengambil, merampas Al-Quran itu. Jadi sebenarnya hadis ini menjadi dalil kepada golongan yang mengatakan Al-Quran mushaf sebenarnya sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya para sahabat bila baca Al-Quran mereka bergantung kepada mushaf, tidak bergantung kepada pelepah-pelepah tamak, tidak bergantung kepada tulang belulang, kayu dan seumpamanya untuk menghafal Al-Quran. Sebab tidak ada makna Nabi melarang bermusafir bawa Al-Quran. Sebab tak pernah sabuk. Tak okeylah kita nak musafir, ni nak pergi pergi sebagai contoh, nak pergi ke mana-mana, ke Tabuk sebagai contoh, jauh daripada Mekah, bertemu dengan musuh daripada Rom dan seumpamanya. Jadi tak pernah sabuk nak sediakan satu kenderaan untuk bawa Al-Quran, sebab Al-Quran hanya terhimpun secara berselerak pada papan-papan kayu-kayu, pada tulai-tulai, pada pelepah-pelepah tamak, banyak sangatlah. Jadi sebuah, ataupun kalau kita kata tidak sebuah pun, Al-Quran yang ada sehingga pada masa tersebut banyak ni sebagai contoh. Kita katakanlah 20 juzuk sebagai contoh. Jadi 20 juzuk itu terhimpun di atas berapa kilo, berapa ratus kilo kita kata. Jadi bawa pergi ke medan perang. Jadi itu tidak munasabah. Nabi buat larangan seumpama ni. Tapi kalau kata mushaf telah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka munasabah. Maka sangat-sangat munasabah, realistik. Jika tidak, kita sangat payah nak relate larangan Nabi dengan situasi yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi mushaf pada zaman tersebut, tapi Nabi melarang. Bermakna para sahabat bawa kelengkapan khusus, kenderaan khusus untuk bawa Al-Quran ni, padahal kalau kita tengok dalam peperangan Tabuk, sebagai contoh, ketika tu orang Islam sangat-sangat ramai di kalangan mereka yang susah, ada sebahagiannya tidak ada kenderaan, sehingga mereka ngadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi juga dalam peperangan itu, cuma tak ada kenderaan. Nabi kata tak ada. Qulta la ajidu ma ahmilukum alaih, qulta la ajidu ma ahmilukum alaih wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahu. Ada tidak menjadi kesalahan kepada orang yang atauka litahmilahu, yang mereka datang, yakni sahabat-sahabat yang susah, tidak ada kelengkapan, tidak ada kenderaan, mereka pergi jumpa kamu supaya kamu bawa mereka di atas kenderaan. Qulta la ajidu ma ahmilukum alaih, kamu jawab la ajidu ma ahmilukum alaih, aku tidak ada kenderaan untuk membawa kamu di atasnya. Atawallahu wa ayunuhum tafidu minad dam ya hazana, lepas mereka berpaling dan berlinangi air mata kerana sedih tak dapat turut serta dalam peperangan. Jadi nak ceritanya, kalulah sahabat Nabi yang nak pergi peperangan ni, itu pun Nabi tidak boleh bawa kerana tidak cukup kenderaan. Maka kalau nak bawa Al-Quran dalam bentuk tulai-tulai apa semua ni, sangat tak munasabah. Sangat tidak munasabah. Jadi hadis ini sebenarnya menjadi dalil kumpulan yang mengatakan memang sudah ada tertulis dalam bentuk mushaf.
Walaupun hari ini kita boleh tengok di negara-negara tertentu di Afrika, okay. Di Afrika dia ada guna kayu, papan, lauh dipanggil, untuk menghafal Al-Quran. Dia satu kaedah menghafal Al-Quran di sana. Dia guna papan, maknanya dia tulis beberapa ayat tertentu. Lepas tu dia hafal, dia guna papan tersebut. Kita boleh tengok dari YouTube ke mana, okay. Dari YouTube ke mana. Ada yang menggunakan papan, tapi penggunaan itu khusus dengan cara menghafal dia tu lah, dengan cara hafalan dia. Bukan bermakna mereka tidak ada sebarang mushaf di sana. Itu. Lepas tu orang yang berhadas menyentuh dan membawa Al-Quran, ini membawa mushaf. Apa hukum orang yang berhadas menyentuh dan membawa Al-Quran? Lepas ni bab seterusnya ni berkait dengan orang yang berhadas, berjunub, berhaid, sama ada menyentuh, membawa, menulis, memegang. Sini ni berkait dengan golongan-golongan tersebut. Jadi dikata haram bagi orang yang berhadas untuk menyentuh dan membawa Al-Quran, sama ada membawanya dengan tali atau selain itu. Sama ada menyentuh tulisan, catatan hujung, nota-nota kaki, atau pelapiknya. Sebagai contoh, Quran itu ada dipanggil apa? Cover setengah-setengah Quran itu dia balut, pembalut lah kita kata. Sama ada balut dengan kain atau balut dengan plastik apa semua, okay. Tak boleh, okay. Haram baginya menyentuh kulit mushaf, pembalut dan kotak yang mengandungi mushaf. Inilah pandangan yang terpilih. Ada pandangan lain mengatakan tidak haram melakukan 3 perkara tadi, namun pandangan ini lemah. Sekiranya Al-Quran ditulis di atas suatu papan, maka hukumnya adalah hukum mushaf, sama ada tulisan tersebut sedikit atau banyak. Hinggakan jika hanya beberapa ayat yang ditulis untuk tujuan pembelajaran, haram baginya menyentuh papan itu. Ini pandangan seperti kita telah bincang sebelum ni. Masalah menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas ataupun berjunub ataupun berhaid dan seumpamanya, boleh ke tidak mereka memegang mushaf. Jadi bagi mereka yang mengatakan tidak boleh, haram, maka inilah kita kata keadaannya. Inilah situasinya seperti mana kita tengok sini. Kita kata agak banyaklah protokol, okay. Agak banyak protokol berkenaan dengan Al-Quran, sehingga nak sentuh saja, okay. Nak sentuh saja, nak bawa saja pun banyak perkara yang perlu kita fikir, dan dalam bab seterusnya menyelak helaian mushaf. Jika banyaklah perbincangan yang agak sukar untuk kita baca dan kita praktikkan sebenarnya. Sekiranya orang yang berhadas, berjunub atau wanita berhaid menyelak helaian mushaf dengan kayu, timbul masalah selok dengan kayu dan seumpamanya ni, sebab benda ni sukar lah. Selok dengan kayu, mushaf tak depan, kita pegang satu kayu, pembaris lah kita kata, pembaris, okay. Selok, payah nak selok dengan pembaris ni, nak selok dengan kayu ni, payah. Tapi sebab itulah kita kata. Jadi nak selok dengan kayu tu pun, okay. Ada perbincangan di situ, okay. Terdapat 2 pandangan ulama. Yang lebih kuat ialah harus selok dengan kayu, harus. Sebab tangan kita, tubuh orang berhaid ni tidak menyentuh Al-Quran secara langsung. Antara dia dengan Quran ada kayu. Jadi harus, kerana dia tidak menyentuh dan menanggungnya, haram. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, haram kerana dikira. Ada juga kata haram.
dikira sebagai haram kerana dikira menanggung helaian kertas tersebut walaupun sentuh. Dikira seolah-olah menanggung, membawa. Dan kertas itu diibaratkan sama seperti sebuah sebuah mushaf. Kertas kau kayu ni asalnya. Jika dia melapikkan ni perbincangan yang agak takalluf lah ni. Jika dia melapikkan tangannya dengan hujung lengan baju, ni lapik gini. Lepas tu saya elok mushaf. Mana tu nak buat tu? Nak lapik dengan hujung, maknanya laju baju dia kena besar lah, kena labuh sikit. Lepas tu saya elok helaian mushaf. Payah. Hukumnya adalah haram tanpa khilaf. Kalau lapik dengan baju ni, hukumnya haram. Sebab saya elok tu dilakukan dengan tangan, bukan lengan baju. Ni perbincangan yang agak mendalam lah. Lepas tu lebih kurang sama saja. Orang yang berhadas atau berjunub menulis mushaf. Ini bagi orang yang bekerja menulis mushaf, ataupun pada zaman ini bekerja di syarikat, di kilang-kilang percetakan mushaf, macam di Kuala Lumpur, di mana Putrajaya, dipanggil apa? Dar An-Nashr apa? Di Malaysia ni ada satu pusat percetakan Al-Quran. Jadi orang yang bekerja di sana sebagai contoh, setiap hari menggunakan bahan-bahan yang berkait dengan Quran ni. Ada juga pandangan orang yang berhadas, berjunub, menyentuh atau menanggung sesuatu, bukan ayat Quran, sesuatu yang mengandungi ayat Quran, apapun dibincangkan juga, buku ataupun apa-apalah, Al-Quran ke apa-apa, buku-buku yang ada ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Banyak buku, tidak buku agama saja yang ada ayat Al-Quran ni, sebab ayat Al-Quran dia bukan untuk subjek-subjek keagamaan saja. Subjek-subjek lain pun, sains ke apa, sebenarnya boleh ada ayat-ayat yang sesuai dengannya. Jadi kalau ada ayat-ayat Al-Quran di situ, dia ada perbincangan di sini. Jadi pendapat yang kata harus, kerana ia tidak dikira sebagai mushaf. Tapi ada juga yang mengatakan haram. Tak apalah. Jadi seperti yang kita sebut dah sebelum ni, masalah-masalah seumpama ini selesai, mudah, relevan, realistik jika kita berpegang dengan pandangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ia kata tidak ada masalah. Berhaid ke, berjunub ke, berhadas ke, tidak ada masalah. Cuma kita tidak nak menggadakkan memanglah pegang, sentuh, baca Al-Quran dalam keadaan berwudu itu lebih baik. Cuma dalam keadaan-keadaan lain, sebagai contoh seperti yang saya sebut contoh tadi, program Hafiz ni, dia buat di tengah-tengah jalan, tak okey lah. Setiap kali sebelum tebuk dia tu, dia ambil wuduk dulu. Memang tak ada lah orang nak tanya kalau kita panggil, siapa nak tebuk saya? Awak ada wuduk? Tak ada wuduk. Tak ada. Sebab nak pergi mushaf ni, sebab sebelum tebuk dia kena pergi mushaf. Kalau tidak macam mana dia nak baca jadi kalau mesti ada wuduk dulu, memang kalau pakai pandangan yang seperti yang ada di sini, memang tak berlaku dah problem yang seumpama tu, kecuali di masjid. Kecuali di masjid sajalah. Sebab mungkin ada orang yang berada di masjid, rata-rata ada wuduk. Lepas tu pembelian mushaf, penjualan mushaf ni tidak ada masalah, semua ni sah dan tidak makruh. Itu habislah kitab kita ni, At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan di sini memberikan banyak manfaat kepada kita untuk diamalkan, dan untuk kita meletakkan hak Al-Quran, pada memberikan hak Al-Quran dengan cara yang sewajarnya, iaitu liyatadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, untuk tadabbur dan untuk tazakkur. Jadi saya minta maaf jika ada kelemahan, banyak perkara yang mungkin tidak memuaskan
sepanjang mengendalikan kelah pertama pagi ni. Saya rasa kelah ni lah kelah yang paling geng-geng lah, kelah yang paling ringan berbanding kelah-kelah yang lain kan. Bermula lepas ni mukjizat apa semua ni, ini pun semua kelah-kelah yang apa ni, yang kita kata agak ilmiah lah, agak ilmiah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semualah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al al-Qur'ana syafi'an lana yawm al-qiyamah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.